Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa khabar semua ya? Saya harap semua sahabat FB dalam keadaan yang sihat sejahtera. Mungkin dalam cuti hujung minggu yang panjang ini ya, saudara-saudari, tuan-puan sekalian sedang berada di mana tu? Di kampung. Ada yang sudah ada di kampung? Okey, so saya nak tahulah yang sedang bersiaran bersama-sama kami ya, bersama saya Azian binti Muhammad Isa dalam secangkir kopi jam 10 terampil dan lestari. So berapa orang dah ada ya? Okey, alhamdulillah kita dah ada. Siti ya, terima kasih ya kerana Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Okey, kali ini ya, seperti yang telah dijanjikan, episod kali ini akan membincangkan ya, akan menyambung ya topik yang telah kita bincangkan dan kita kupas pada 2 minggu lepas, iaitu mengurus cabaran menulis derita yang nikmat ya. Namun sebelum itu kita bukalah majlis kita dulu. Moga-moga ia diberkati ya dengan ummul kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti saya telah bagi tahu tadi, 2 minggu lalu perbincangan kita menjurus kepada cabaran ya, menulis yang bersifat peribadi ya, iaitu personal writing struggles ya. Namun kali ini kita lihat cabaran menulis yang sebenar. Apakah itu cabaran menulis yang sebenar? Ya, itu adalah cabaran menulis ya, the actual writing struggles ya itself ya. Kalau dulu ya, siapa-siapa yang dapat mengikuti ya perbincangan kami pada 2 minggu lepas, saya amat tertarik ya dengan dialog ya yang dikisahkan oleh Puan Nisa Harun ya, panel jemputan kita dengan supervisornya. Supervisornya berkata kepada dia, selagi tesis kamu tidak siap, ia tidak berguna kepada saya dan juga kepada kamu. Betul ya. Walaupun kita lihat perbincangan itu dari konteks pelajar ya, pelajar sarjana dengan supervisornya, tapi kita boleh apply dalam penulisan kita, dalam diri kita sebagai penulis, di mana mengapakah karya yang kita buat ini, yang kita dulu duk mula-mula berkobar-kobar ya, nak bermula membuat cerpen, membuat memoir, mungkin nak membuat sajak, kenapa tak siap-siap? Ya, saya pasti anda di sana ya, bakal penulis baharu, penulis mapan ya, mungkin mengalami masalah yang sama. Masalah ini sangat universal. Saya 100% bersetuju dengan ucapan ya supervisor Puan Nisa tadi. Bayangkan benda yang tak siap, memanglah ia tidak akan berguna selagi ya. Contoh ya, selagi masakan kita tak selesai, tak siap, tak masak. Bolehkah kita hidangkan pada orang? Bolehkah kita hidangkan pada orang masakan yang mentah dan tidak masak separuh siap tu? Ia memang tidak berguna kepada diri kita, kepada editor, malah kepada penerbit ya sekalipun ya. Jadi di sini kita nak cuba selami apakah masalah yang sebenarnya ya tentang unfinished writing projects ni ya. Semuanya works in progress ya. Saya pun dalam MacBook saya ni pun banyak yang work in progress ya. Ada cerpen, dah ada dah latar, dah ada dah watak yang mahu dimangkitkan, nak ditampilkan, tapi tak ada, kita kata tak ada momentum untuk menghabiskan tu. Jadi bermulalah jadi apa yang berlaku ialah karya yang tak siap itu dibiarkan duduk berlama-lama dalam MacBook ataupun dalam laci mungkin ya, dan akhirnya penulis give up, penulis putus asa. Jadi perkongsian kali ini kita tak nak penulis give up sebelum selesaikan karya mereka. Jadi apa kata kita jemputlah Puan Nisa Harun ya, Puan Nisa Harun untuk bercerita sedikit ataupun mungkin boleh berkongsi ya bagaimana beliau menyiapkan
karya-karya beliau ya, karya-karya yang telah mencipta nama, karya-karya beliau yang telah memenang anugerah ya, sampai siap ya, sebab kita tak nak unfinished writing projects. Kita nak finish what we have started. Okay, itu kita punya matlamat. Okay, jadi kita silakan, apa khabar Puan Nisarun? Baik, alhamdulillah. Okay, jadi Puan Nisarun ya, kita nak berbincang lah sebenarnya bila kita nak kupas cabaran menulis karya yang tak siap-siap ni, mestilah ada personal struggle, satu personal struggles dan the actual writing struggles yang kita boleh combine kan. Jadi kita nak dengarlah kata-kata daripada Puan Nisarun, mungkin apa nasihat, pesanan, silakan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita bertemu sekali lagi dalam sesi secangkir kopi ni. InsyaAllah yang terakhir untuk tahun 2020. Terima kasih kepada semua yang masih setia mengikuti ini siri yang kelima daripada kami. InsyaAllah kalau ada direzekikan kita dan ada keperluan oleh penonton-penonton dan pendengar peminat yang dihormati di luar sana, InsyaAllah kami akan sambung lagi sesi ini pada tahun hadapan. Moga-moga ada jalannya ya. Baik, seperti yang dijanjikan pada 2 minggu yang lalu, kita telah berkata bahawa kalau kita selesaikan personal struggle, bukanlah selesai, maknanya kalau kita dapat kenal pasti apakah yang menjadi halangan kita. Batu, kita dah nampak batu kan, minggu lepas kita tengok batu. Ini kita dah identify, ini batu penghalangkah atau batu loncatan. Kita decide kita tentukan dia ni sebenarnya batu yang akan menghalang kita ke langkah yang seterusnya, atau sebenarnya ini adalah batu yang akan memberi kita lonjakan untuk kita pergi ke tempat yang lebih ke hadapan, atau bagaimana. Baik, itu kalau dapat dikenal pasti, kalau dapat diselesaikan, alhamdulillah. Saya harap dia telah membuka jalan. Mungkin selama ini kita tahu benda ni, ada orang tidak tahu pun ini ialah masalahnya ataupun ini adalah cabarannya. Kalau sekarang sudah mengenali, sudah kenal pasti, sudah hadapi, you have addressed the issues, you have faced the problems, itu yang kita harapkan dapat menyelesaikan sebahagian daripada cabaran itu. Baik, itu kalau dah selesai, insyaAllah yang ini membantu ya. Saya amat mengharapkan kita ikut step ni, selesaikan. Maknanya kalau tak sempat, yang mana tak sempat menonton siri yang lepas, tonton dulu yang lepas tu. Lepas tu kita akan sambung di sini, dia ada kesinambungannya. Baik, apa yang sebutkan tadi tu ialah sebenarnya masalah yang dihadapi oleh ramai penulis, hatta saya sendiri melalui kadang-kadang ada bahagian yang kita tak boleh nak siapkan kerja kita. Apabila kita tak boleh siap kerja ni, tak ada makna. Itulah saya selalu kongsi dengan para pendengar kan. Saya kata dengan Yan selalu saya selalu share benda ni. Ini memang pesanan dari guru saya, guru supervisor saya ketika saya buat masters juga, Dr. Syaiful Bahri. Doktor mengatakan, kata pergi balik sekarang, kamu pergi balik, pergi siapkan. Sebab dia kata selagi tesis kamu tak siap, tidak bergunalah kepada kamu dan tidak bergunalah kepada saya. Saya bukanlah supervisor yang suka kumpul student tapi tesis tak siap. Dia memang sangat saya suka ketegasan itu, dan menyebabkan saya tersentak dan saya fikir betul juga, selagi tak siap bukan berguna kepada siapa-siapa pun. Baik, jadi sekarang ni hari ni kita nak tengok tentang apakah yang boleh mendorong kita menyiapkan. Saya tak janji kita lepas tonton ni kerja tuan-tuan dan puan-puan boleh siap. Jadi bukan soal itu, tapi bagaimana kita melihat, membuka jalan bahawa ini boleh membantu. Daripada sekian pengalaman yang saya kumpulkan daripada diri saya dan rakan-rakan penulis yang pernah bercerita, kami pernah duduk sama-sama bercerita masalah masing-masing macam mana nak menghadapi penulisan ini, saya dapati ada beberapa hal yang perlu ada dalam diri setiap penulis untuk membolehkan kita menggerakkan kerja yang tersangkut tadi. Sebab kita sendiri tersangkut dan tersangkap dan kita panggil macam-macam nama. Kita panggil writer's block lah, kita panggil tak ada idea lah, putus idea dan sebagainya. Sebenarnya kita tak boleh menghabiskan apa yang kita sudah mulakan. Right? Jadi yang pertamanya ialah hadir ke tempat kerja. Itu yang pertama. You must be present. Hadirlah ke tempat kerja. Selalu yang berlaku ialah kita tidak hadir. Apabila kita kat sekolah kan ada satu ungkapan, kebanyakan sekolah dah letak, tahniah, anda telah hadir ke sekolah pada hari ini. Kenapa? Guru-guru letak ungkapan begitu, tagline begitu.
Kerana hadir itu sudah menyebabkan separuh daripada kerja itu sebenarnya siap, kerana psikologinya kita dah berada dekat tempat tu. Seperti mana kita pergi bekerja lah, kita pergi bekerja, ada mood ke tak ada mood ke, kita pergi je ke office, kita pergi office. Sekarang ni kita work from home, jadi kita kena tukar dia punya mind shift tu, kita kena tukar. Kadang-kadang pakaian kena ubah ni kan, hari ni pakai suit. Sebab apa? Sebab saya membayangkan saya berada di pejabat. Nanti kita berada di pejabat, perasan tak? Pakaian kita sebenarnya mengubah watak kita. Kita sekarang ni kalau work from home memang masalahnya ialah mengubah watak. Watak daripada diri kita yang peribadi tadi kepada watak diri kita yang profesional. Jadi hadirlah ke tempat kerja. Hadir ke tempat kerja bagaimana? Ikut cara masing-masing. Ada orang memang, saya teringat cerita sastrawan negara Abdullah Hussein, Datuk Abdullah Hussein yang menulis novel Interlock, terkenal itu kan, konstruktor terakhir ini Abdullah Hussein. Datuk Abdullah Hussein almarhum ini setiap kali bekerja ya, maknanya dia pergi menulis, dia pakai suit, dia macam pakai nak pergi kerja, pakai baju bekerja lah, maknanya pergi ke meja, dia tak ada pakai baju berkamplikat ke, saya tak fikir macam tu. Anak-anak dia pun cerita dia memang pakai baju kerja walaupun dia di rumah, dia berada. Jadi sebenarnya apa yang dia buat? Dia sedang mengubah wataknya. Sekarang ni diri dia ialah seorang penulis dan dia bukan lagi, barangkali ketika itu dia bukan seorang ayah, dia bukan seorang suami, dia bukan apa-apa. Dia ialah penulis. Dia fokus. Dia membantu diri dia fokus. Sebab sebenarnya semua benda ni ialah kita nak trick kita punya mind. Mind kita ni sebenarnya ada mengganggu kan. Kita tak boleh fokus lah, sudah fikir tu. Masa ni lah nak masak, masa ni nak fikir tu dan sebagainya. Tapi kalau kita kat pejabat, walaupun kita fikir benda-benda tu, kita tahu kita tak boleh nak buat apa kerja-kerja peribadi tadi, tetapi sebaliknya kita fokus kepada apa yang kita nak buat. Okey, hari ni fokus apa yang kita nak buat pada waktu kita berada di tempat kerja ini. Maknanya minggu lepas, 2 minggu lepas kita dah sebut tentang having your dedicated place. Ada tempat yang khusus untuk menulis. Kata orang, kalau kita duduk di tempat yang sama, pada waktu yang sama, ataupun kita mengikut disiplin itu, ada malaikat rahmatnya. Ada malaikat rahmatnya yang akan menjaga tempat itu. InsyaAllah kita berilah Fatihah sikit kepada malaikat kiri dan kanan kita yang menjaga kawasan kita kan. Jadi kita menjaga tempat itu. Okay, this is your sacred place. Jaga tempat ini. Tempat saya memang tak semua orang boleh duduk, tapi datang kita boleh tengok macam mana saya bekerja dekat sini. Baik, hadir hadir dulu. Kalau tak hadir, ambillah. Kalau saya tak ada di sini, siapa nak dengar saya bercakap sekarang kan? Jadi hadir. Yang kedua ialah, kalaulah ada waktu yang tertentu untuk kita menulis, catatkan. Log in your writing hours. Maknanya catatkan waktu kemasukan kita. Kalau kita pergi kerja, kita ada punch card, kita masuk pukul berapa, pukul 8, pukul 9 sampai pukul berapa. Memanglah kita tak kerja 8 sampai 4, 9 sampai 5 kan, tapi ada waktu khusus dan hormati masa itu. Jadi kita hadir ke tempat kerja, kita log in kita log in. Okey, hari ni saya akan hadir berapa jam. Okey, fokus. Itu memang nampak macam kerja, nampak macam alas, disiplin-disiplin ni kat sekolah kot. Ya, kalau kebanyakan kerja tak siap kerana disiplin tidak ada. Nak panggil nama lain, panggil lah. Tapi sebenarnya itu sebenarnya satu disiplin, iaitu bagaimana kita fokus, kita hadir zahir dan batin di tempat kita bekerja itu. Alright, jadi itu yang kedua saya bagi dua dulu. Hadir dulu dan kemudian kita letakkan tempoh masa kita. Log in berapa jam kita nak letak. Okay, saya hari ni janganlah terlalu ambitious, kata saya nak duduk kat sini 5 jam. Tak ada maknanya. Tentu lagi, kadang-kadang kita hanya duduk sejam, 2 jam. Ikutlah perlahan-lahan. Kalau tak boleh, biar setengah jam, biar 15 minit, tapi konsisten. Istiqamah Tuhan tak suruh kita solat 17 rakaat serentak. Okay? Tuhan tak suruh kita solat 17 rakaat serentak. Dia bagi-bagi. 2, 4, 3, 4. Dan mengikut masa. Pagi kita nak cepat. Jadi, waktu solat itu dipendekkan kepada 15, bukan dipendekkan, maknanya diberi kita wajibnya 2 rakaat saja subuh. Kemudian kita berehat 4, kemudian 4, kemudian 3. Maghrib tu pendek, so 3 rakaat saja. Tapi terus kepada isyak 4 rakaat kan. Jadi nampak tak, pembahagian itu penting. Yang penting bukan soal kuantiti yang banyak, tapi kualiti dia. Jadi yang pentingnya ialah bagaimana kita istiqamah dalam menyusun jadual kita. So istiqamah is the keyword here. Maksudnya kita konsisten. Istiqamah ni konsisten, tekal. Dalam masa ni dia tekal, kita konsisten. Kalau tak pagi tu nulisnya pukul berapa? Pukul 8 pagi, pukul 5 pagi, buatlah. Mungkin tidaklah sehari-harian, maknanya bukan setiap hari, tapi setiap selang sehari boleh. Yang penting berjadual lah supaya minda kita di rutin kita. Kalau pemain alat muzik kan, dia main apa saja alat muzik, gitar ke, piano ke, dia ada dipanggil muscle memory.
Maknanya dia main tu dah tak pandang lagi dah. Kalau kita yang biasa menaip ni, sebenarnya dekat keyboard tu tak perlu nak pandang sangat keyboard tu. Jari kita, trust your fingers, dia tahu dah sebab hari-hari dia buat benda tu. Okay, muscle memory. Ni sebenarnya kita nak buat satu kebiasaan. Satu kebiasaan, bangun tidur je terus nak buat apa. Alright? Jadi yang ini yang sebenarnya akan membantu kita. Kehadiran kita ke tempat kerja, log in your writing hours. Log in ni akan menyebabkan kita mewujudkan muscle memory tadi. Dan yang ketiga, kita mesti monitor kita punya progress. Ini saya punya supervisor paling kejam lah. Bukan paling kejam apa. Saya suka orang yang kejam macam ni mengejar saya. Saya memerlukan editor yang baik, editor yang berani kejar saya. Dia kata, mana kerja? Where's your progress? Okay. Pukul 2 pagi dia nak progress pun dia progress kat saya pukul 2 pagi. Boleh tidur? Supervisor dah WhatsApp pukul 2 pagi progress mana boleh tidur tak? Jadi kalau begitu, kita rasa macam, alamak, kena bangun dan kena buat kerja. Right. Tapi itu cara kami kan. Jadi yang penting ialah monitor your progress. So sekarang ni kita kena self monitoring sebab banyak kerja kita sebagai penulis ni tak ada orang nak tolong jaga kita yang jaga. So monitor your progress. Satu kaedah yang saya nampak, dia memang old school tapi sebenarnya menjadi ialah apabila kita buat projek buku solo, maknanya buku sendiri, buku kita seorang sahaja. Buat buku lah maknanya, bukan kita berkongsi dan sebagainya, ialah kita print chapter yang dah siap tu. Walaupun kita kata, alah nanti sunting balik, nanti kita sunting print lagi, membazir kertas. Baik, ini nasihat saya, berjimatlah dalam hal-hal lain, tapi dalam hal-hal mencetak dan sebagainya dalam penulisan ni, kita bukan masa nak berjimat. Print, okay, print. Nampak tak nanti, bila kita print chapter 1, lepas tu print chapter 2, print chapter 3 dan seterusnya sampailah ke chapter yang berkenaan. Nampak tak progress tu? Nak lagi best kan, ambil gambar. Ini chapter 1. Tebal ni, ambil gambar. Macam orang sedang buat aktiviti menguruskan badan kan, dia akan ambil gambar pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya, nampak tak? Lepas tu susun. And then you will feel sebenarnya ada progress sebab menulis dia rasa macam tak ada progress. Ya Allah, aku masih kat muka surat 5, aku masih besok pagi muka surat 6, baru macam tak ada progress. Tapi that is a progress. Itu sebenarnya satu kemajuan dalam penulisan kita. Yang penting ialah bukan soal banyak mana, tapi kualiti yang kita dapat buat tadi. Okay? Jadi yang ini 3 perkara yang saya pergi penting untuk permulaan di 3 perkara ini, iaitu hadir ke tempat kerja, log in your writing hours and then you monitor your progress. So monitor your progress, ada orang print memang saya recommend lah print sebab anything can happen to your computer. Kita punya sistem yang ada masa boleh shutdown, komputer boleh rosak, hard disk boleh rosak, hilang dan sebagainya, nangis masa tu tak berlagu. So you print. Saya memang sentiasa amalan saya malam kalau kerja saya siap, saya cetak dulu. Dah cetak, saya letak atas meja, letak himpit kertas atas meja. Besok pagi the first thing that I will see, perkara pertama yang saya akan lihat ketika saya datang ke meja kerja saya ialah yang saya print malam tadi. Yang itu yang saya akan buat kerja-kerja syutingan setelah bab itu siap ataupun buku itu siap, baru saya menyunting. Itu cerita lain ya. Tapi yang penting ialah bagaimana kita melihat 3 perkara tadi. Now, 3 perkara ini cakap dia memang senang. Tapi nak buat dia susah. Dia memerlukan 2 perkara lain. Ya, 2 perkara lain iaitu dia kena tanya diri sendiri, what motivates you? What motivates you? Apa yang memotivasikan kita untuk meneruskan kerja ini? Sebab kerja ni bukan senang. Ini ibarat menolak batu atas bukit Menolak batu atas bukit tu. Tolak batu atas bukit. Memang susah. Menulis tu kerja yang sukar. Jadi kita kena cari apakah yang memberi kita semangat untuk kita meneruskan kerja ini. Ya. Yang cantik mungkin kita boleh letakkan satu reward, satu hadiah kepada diri sendiri setelah kita menamatkan sesuatu. Mungkin pada satu peringkat kita letakkan ini selalu orang tak buat, iaitu kita tidak menjadualkan kita tak letakkan rasa gembira, your joy. Dia tak letakkan dalam jadual. Maksudnya jadual kita, hari ni saya menulis 2 jam. Tapi kita letak tak? Apakah sesuatu yang akan menggembirakan kita, kita tak masuk dalam jadual. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada. Kan? Jadi kita letak. Okey, hari ni saya akan menulis sekian lama, 1 jam setengah ke. Kemudian pukul 10 nanti, pukul 11 nanti saya nak buka coklat yang beli semalam. Coklat tak makan lagi. Saya nak makan coklat tu 1 bar je, sikit je makan satu coklat tu, itu pada kita, pada orang yang berkenaan tu menggembirakan. Ada orang kata, saya akan buka pen baru contohnya, sikit je, tapi it creates happiness.
Betul tak? Pegang dulu. Kita jangan buat sekarang, kita buat pada waktu yang kita jadualkan. Okey, pukul 11 nanti saya nak keluar dengan anak saya pergi ke kafe yang kita favourite. Pergi Family Mart je contohnya kan. Pergi situ je. Okey, then come back. Alright. So, apa-apa saja yang kita jadualkan. Mungkin itu yang boleh menggerakkan. Sebab minda kita ni penat bekerja. Jadi harus mendapat satu reward system. Kita selalu punish je. Kita punishment memang terror lah. Bab menghukum ni memang cepat je. Tak payah orang lain hukum. Diri sendiri pun nak hukum diri sendiri juga kan. Jadi cukup-cukup lah. Orang lain dah tolong hukum untuk kita. Kita lah yang memberikan reward kepada diri kita. Okay. So 3 perkara tadi yang atas. Dan kemudian kita motivate dengan 2 kaedah tadi. Mungkin itu permulaan dia dulu ya. Untuk meneruskan lah. Kalau tak menghabiskan meneruskan apa-apa yang kita sudah mulakan. Okey, baik. Alhamdulillah. Wow. Saya baru perasan patutlah Puan Nisa lain hari ni pakai suit. Nampak lain. Okey, betul. Saya setuju dengan Puan Nisa bila bercerita mengenai kita kata habit sastra negara Dato' Abdullah Husin pakai suit masa bekerja. Dan bukan saja nak pergi ke office tapi di rumah sebab saya pun amalkan dari segi kita kena presentable. So di rumah pun kena be presentable dalam menangani urusan-urusan kerja rumah. Ya betul, kerja rumah tu includes cleaning, cooking, benda-benda yang kotor kan, tapi don't punish yourself, jangan buat hukuman seumur hidup untuk jadikan alasan benda-benda tu untuk kita jadi buruk Don't. Jadi kita ugly tak. Kita yang sendiri kena presentable sebab kita nak, sebab satu je perkara saya penting di off track sikit, kita nak anak-anak kita ni melihat kita nak bila dia tengok kita tu dia mak dia ni presentable walaupun mak dia tengah mencuci. So kita kena create lah apa-apa yang saya rasa benda ni pun motivate kita untuk jadi lebih bertenaga kan. Okay, so kita dah ada 5 tadi. Rasanya ramai dah mencatat kan, being present. Okay, kita kena log in your writing hours. Yang ketiga, monitor your progress. So benda 3 ni pula kita kata assist oleh 2 benda yang menyebabkan kita lebih bertenaga, memberi semangat sebab everyday kita kena motivate ourselves. So find out what motivates you, and yang last kali, bagaimana kita nak reward yourself. Menarik Puan Nisa kata schedule your joy Selama ni kita hanya guna perkataan schedule your work, schedule your task. Tapi hari ni secangkir kopi jam 10 mengajak anda untuk schedule your joy juga, supaya apa yang anda mahu buat sekarang ni, apa-apa writing projects yang anda buat pada masa ini merupakan satu keseronokan. Okey. Jadi, masalah kita sekarang kita teruskan Saya punya masalah ialah sekarang saya sedang membuat buku, saya sedang menghabiskan projek boleh kita kata memoir saya, dan saya permulaannya agak smooth sebab kita dengan semangat tadi berkobar-kobar nak buat buku, kena buat buku juga, kena hasilkan satu buku yang siap, tetapi lama kelamaan momentum tu dah slow. Saya tiba-tiba dah lose interest sebab saya nampak benda ni sebagai macam sebuah buku tu, saya mula pandang dia benda tu sebagai satu benda yang berat a solid object. Buku tebal tu is a solid object yang sangat menakutkan. It is very intimidating tau. Dia dah jadi beban. Jadi kita nak tahulah ada tak tips or tricks daripada pengalaman Kak Nisa sendirilah. Bagaimana kita nak buang perasaan fear. Sebab betul kita bertangguh sebab fear tu lah, dia bukan sebab malas tau. Pada saya lah, tak bertangguh tu bukan equivalent tu kita malas, tapi kita ni yang ada something yang kita cuba mengelak. So mungkin Kak Nisa bolehlah kita kata rungkaikanlah struggle dalam yang bergelut dalam jiwa saya ni. Silakan Kak Nisa. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Betul tu, saya bukan yang seorang, saya juga mengalaminya. Ramai penulis besar juga sebenarnya mengalami masalah yang sama. Masalah kita ni besar kecil ikut saiz kita kan. Kadang-kadang kita nampak masalah kita nampak kecil, tapi sebab kita ni pun kecil lagi, kita rasa masalah tu besar lah. Itu je, itu psikologi kan. Baik, dalam penulisan kita ada 2 jenis projek kan.
projek kita sama ada jangka pendek atau jangka panjang, short term, long term. Katalah tahun depan ni kita dah nak bermula kan, tahun 2021. Okey, tahun ni anggap dah habis lah, dah selesai. Now the next one kita sepatut buat sekarang ini ialah apakah rancangan kita untuk tahun hadapan. Jadi kita sekurang-kurangnya kita rancang lah. Ada satu long term plan, ada satu short term plan. Maknanya yang long term ni biasanya orang buat buku. Buku lah. Dia kalau saya nak kaitkan kembali dengan orang yang penulisan akademik kan, dia biasa buat thesis. Dalam buat thesis tu dia akan ada buat satu artikel untuk jurnal. 1 atau 3 ke dan sebagainya. Okey. Itu kalau akademik. Saya tak nak masuk akademik kalau orang bukan akademik kan. Kita orang bukan akademik. Jadi apa kita lihat? Saya analogikan begini. Penulisan ini dia macam lumba lari. Kita identify kita ni pelari maraton ke pelari jarak dekat, sprinter. Okay, sprinter ialah mereka yang katakan 100 meter dash, 100 meter zoom, 200 meter. Okay, itu pelari jarak dekat. Dia punya cara dia mengumpul tenaga, dia kumpul untuk dia lepaskan dan dia tahu dia punya distance hanya 100 meter ataupun 200 meter. Aim dia ialah untuk pecah rekod. Okay, lagi cepat lagi bagus, right? Okay, jadi kita kena identify diri kita ni pelari sprinter atau maraton. Dan sebenarnya penulis ataupun pelari tadi, dua-dua dia boleh. Sekarang ni projek dia apa? Long term Long term ni anggaplah macam maraton. Ada tak pelari maraton, mula-mula dia lari, macam nak gila dia lari. Sprint, lari. Sampai, 1 kilometer lari dia tu. Masuk 2 kilometer pancit lah. Tak boleh lah. Sebab dia kena rancang tenaga dia untuk katalah full maraton 42 km. 42 km tu bukan main-main, berapa jam punya lari. Tengok macam mana dia lari. Maknanya dia bahagikan dia punya pacing, dia pace cara larian dia. Kerana dia tahu setakat mana dia boleh lari dalam tempoh tertentu. Dia jaga pernafasan dia sebab nanti dia akan penat. Apabila dia penat, orang kata kalau lari dah pancit maknanya istilah dah pancit memang tak boleh pergi lagi dah. Habis collapse dekat situ. Jadi kebanyakan penulis juga saya jumpa dan saya melalui fasa ini dahulu ketika excited nak tulis. I have something to write. I have a book, I have a memoir, I have a biography, novel, the great big novel semua nak buat kan. Terus nak tulis, buka terus style. Boleh tahan lah 2-3 bab, jalan 2-3 bab, masuk bab 4 dah slow, masuk bab 5 dah slow, masuk bab 6 tak habis pula. Berhenti sekejap, masuk tak masuk bab 7. Jadi lepas tu kita bermulalah mencipta alasan-alasan kita kenapa kita tak selesaikan dan sebagainya. Kita bukan beritahu orang alasan tu kita beritahu diri sendiri. You are telling yourself tau. Macam nak menyejukkan hati, ya Allah sebenarnya bahan aku tak cukup, sebenarnya sebanyaklah sebenarnya dia kan. Okey, kenapa? Apa yang berlaku kat sini? Kesebenarnya ialah, ni yang sebenar nak beritahu apa yang berlaku. Pembahagian dari segi tenaga, dari segi masa sebenarnya kita panggil tidak memadai, tidak cukup ataupun tidak sesuai dengan projek yang kita cuba cadangkan. Yes, Japan. Saya pernah buat Japan 1 malam. Siap. Dan besok boleh disunting, boleh dihantar. Of course. Setelah berapa tahun pengalaman lah baru boleh buat macam tu. Bukanlah mula-mula terus buat tu. Jadi dia bukan soal siapa cepat dan sebagainya kan. Yang penting siap. Okey, dalam fasa pertama penulisan ini, yang kita nak sasarkan bukanlah kesempurnaan. Okey, bukan sempurna. Selalu yang kita nak ni ialah kesempurnaan. Yang penting bukan sempurna, yang penting ialah siap. Okey, kita punya aim mesti siap. Selalunya kita ni menulis macam kita membaca. Bab 1, bab 2, bab 3, kita bukan baca setakat tu. Prakata kan, kita kalau buku bukan fiction kan, kita baca dari prakata kan, pengenalan semua kita baca. Tahu tak, dalam penulisan buku, pengenalan dan prakata itu dihasilkan akhir sekali. Itulah bahagian yang akhir sekali kita siapkan. Jadi kadang-kadang kita menulis seperti kita buat buku. Jangan buat yang tu dulu, buat yang tengah dulu. Maknanya sama ada bab mana yang lebih kita jiwai, kita menjiwai bab itu, tulislah bab itu dulu. Nanti susun balik. Selalunya penulis dia ada ketakutan untuk nak susun balik tu. Allah dah tulis ni, takkan nak alih kat sini. Come on, ni bukan zaman pakai manuskrip, pakai pen, dakwat celup-celup tu kan. Kita sekarang ni pakai komputer, pakai laptop, pakai tab, pakai dan sebagainya. Yang semua tu boleh dialih dengan jari saja. Tolak, boleh alih dan perkara-perkara perenggan yang tak nak tu kita boleh pindahkan. Tak nak kita boleh save dekat file lain dan sebagainya kan. Jadi kita jangan ada rasa tak mau mengalihkan. Oh, this is it, saya dah tulis ni dia. Bukan macam itu. Ya.
Betul. Memang ada banyak cara untuk kita menulis. Jadi kita kenal pasti diri kita. Saya pun ada cerpen yang saya tulis 3 bulan. Dia tak boleh siap. Dia tak mahu, dia tak pergi. Tapi saya tahu macam mana nak siapkan. Yang penting ialah kita bahagikan. Now, a project is overwhelming. Satu projek biasanya sangat besar. Bila dia besar, kita rasa macam tak tertelan. Terlalu besar istilah dia, tak tertelan. Jadi saya cadangkan, satu hari kita kena matematikkan dia. Matematikkan dia untuk kita trik balik pemikiran kita ni, kita kena aturkan balik. Contoh, satu buku ada, saya selalu cerita dalam bentuk bab dan halaman, dengan patah perkataan juga boleh. Satu buku, katalah satu manuskrip, saya ambil dengan aturan Times New Roman 12, langkau 2 baris. Okey, langkau 2 baris. Jadi satu buku, katalah manuskripnya dengan ketebalan 200 halaman. 200 halaman sekali tengok, ya Allah nak tulis 200 halaman. Tebal. No. Jangan tengok 200 tu. Okey, rancang dulu. 200 ni katakanlah, ni anggaran je. Katakanlah 200 halaman kita nak buat 20 bab, ya. 20 bab, oleh itu satu bab 10 halaman kan? Satu bab 10 halaman. 10 halaman itu lebih kurang satu muka manuskrip yang bukan tajuk, satu muka lebih kurang 200 halaman. 200 patah perkataan. Lebih kurang lah dalam bahasa Melayu. Satu page tu 200 patah perkataan. Ini biasa. Jadi matematik dia apa? Matematik dia ialah kita target satu hari berapa patah perkataan kita nak target. Satu muka maknanya 200. Right? Satu muka 200. Kalau nak target 200 patah perkataan sehari, mungkin kita boleh tambah lagi tak? Mungkin boleh tambah lagi. Jadi target, kita aim okay. Saya bagi matematik mudah. Satu hari kita target 1000 patah perkataan. Nah, 1000 patah perkataan tu lebih kurang 5 muka, 4 ke 5 muka. Okay, pecahkan kerja. 5 muka surat, lebih dia equivalent tu 1000 patah perkataan. Okay, 1000 patah perkataan bahagi 24 jam. Buat matematik sikit, mari kita kira. 1000 patah perkataan bahagi 24 jam, maknanya 41.6 muka surat. 41.6 patah perkataan. 40 lah, kata 40 patah perkataan. Maknanya, 1 jam kita boleh menulis 40 patah perkataan. 40 patah perkataan sejam minimum lah, ni sangat rendah lah. Takkanlah sejam tulis 40 patah perkataan. 40 patah perkataan ni panjang mana? Lebih kurang 5 ke 6 baris kalau tulis tangan. Ini saya tunjuk sikit lah kalau nampak agaknya. Saya cuba tunjuk macam ni. Okay, ini lebih kurang, ni tulisan ni mengarut je. Tapi tulisan ini nak tunjukkan inilah panjang 40 patah perkataan. Nampak tak kalau kita visualkan dia? Okay? Right. Jadi sekarang ni 1000 patah perkataan untuk satu hari. 1 jam 40 patah perkataan. Takkan tak boleh capai kot? Okay, jadi kita target begitu. Pecahkan So bila kita pecah, sebenarnya jangan target 200 tu. Target 1000. Nanti bila dah mahir, tentulah kita tak tinggikan target. Takkanlah orang lompat bergalah kan, dia sentiasa naikkan dia punya laras tu. Naikkan sikit. Nanti 1000, 1500, naiklah sikit-sikit. Ikutlah kemampuan kita. Kalau janganlah dari 1000 terus pergi 3000, pengsan besok kan. Jadi kita tahu kapasiti kita banyak mana. Kita ni sprinter ke, kita ni ialah pelari maraton. Kita dah tentukan benda tu. Jadi kita susun dan kita dah pecahkan, baru kita nampak sebenarnya kita boleh buat. Jadi kita macam naik tangga, katalah tangga batu cave kan. 200 berapa? 70 lebih anak tangga. Kita naik tangga, kita bukan tengok yang atas tu. Itu memang target kita, tapi kita tengok setiap satu langkah. The point is kita habiskan satu langkah demi langkah dan akhirnya baru kita sampai. Jadi kita fokus kepada yang satu-satu ni dulu. Kalau kita tengok semua, memang overwhelming. Jadi you look at your chapters. Sebab saya juga dulu, saya memang tak boleh nak tulis besar-besar, novel panjang-panjang, 200 setengah, 300, novel paling tebal saya pun antara Mustika. Novel Standai ni, ya Allah, novel Standai ni pun menghabiskannya setahun juga. Masa tu saya masih bertugas, saya tulis setiap hujung minggu sahaja. So hujung minggu saya tulis, target dia 1 minggu tu saya kena selesaikan lebih kurang 1 bab ke ataupun kalau tak sampai pun setengah bab pun tak selesai lagi. Tapi yang penting buat. Progress, siap juga. Setahun lah, siap lah kan. Sebab dia tak siapa kata
mesti siap dalam tempoh 3 bulan. Siapa kata satu novel, satu karya tu mesti siap dalam masa 6 bulan? Tak kata pun. It's up to you. You nak tulis 3 tahun pun suka hatilah. Yang penting siap kan? Yang penting siap. Okay. Jadi jangan tengok sangat kejayaan orang lain. Kejayaan orang lain, ya Allah, sekejap-sekejap sebulan buku, 3 bulan buku. Kita dia tension. Jadi kita tengok orang lain dengan kebolehan dia, dengan kemahiran dia. Biarlah itu buku dia. Jadi kita tak semestinya ikut kaedah itu. Kita ikut. So, identify yourself. You sprinter ke pelari maraton ya? Jadi kadang-kadang ini yang kita boleh gabungkan. Ada orang dia memang boleh, ada masa dia boleh sprint. Ada masa saya buat short stories, artikel, sesuatu itu sprinter. Kita lari. Kadang laju, siap. Tapi kalau maraton memang memerlukan tempoh yang panjang. Jadi kadang-kadang kita tak boleh macam tu, kaedah dia ialah kita kumpulkan. Macam kalau macam yang sendiri banyak buat artikel tazkirah. Kumpul lah, bila kumpul. Saya juga menulis buku ni kan. Menulis mengatur diri berfikir. Ini ialah himpunan yang telah dihasilkan. Buku juga. Siapa kata ini bukan buku kan? Walaupun dia ialah himpunan tulisan, dia masih lagi buku. So, it's up to you. Macam mana kita nak mengatur benda tu. Mungkin itu ya, yang boleh kita bantu kan. Okey, alhamdulillah. Yang tak suka matematik pun senang dah. Kak Nisa dah bagi dia punya formula tu kan. Cantik sungguh Kak Nisa, dan saya teringatlah sebab saya berlaku pada diri saya sebab saya biasa buat artikel, menulis artikel. Jadi gerak kerja ataupun kita kata style nak buat artikel tu dia ada pendahuluan, dia ada paragraph body, dia ada last kali kesimpulan. Jadi kita punya thinking tu dia jadi linear tau. Dia ada pendahuluan, lepas tu dia ada isi-isi dia dan kesimpulan. Bila buku, bila kita kata kita applykan pemikiran linear thinking ni ke dalam buku, dia memanglah sakit. Asyik sangkut je sebab kita duk bab 3 ni tak habis lagi ni, bab 3 kesimpulan tak habis, lepas tu you tak akan start bab-bab lain selagi lah bab 3 ni tak habis. So saya rasa yang tu pun membantu juga kan. Cuba kita tukar mindset kita, pindah daripada linear thinking tu non-linear. Kita boleh start je bab 5, bab 6 yang mana-mana yang kita kata excites you. Mungkin ada dalaman ataupun kita rasa ada inspirasi ilham Allah bagi, masukkan je. So saya tambah sikit kan, saya tambah teringat apa yang sebutkan tu, sikit-sikit je. Sebab ada satu, walaupun saya tulis novel tadi, walaupun saya tulis novel ni ada satu bahagian saya dah sampai ke 4.15 ke 16, tapi saya ada satu dialog tau bermain dalam kepala. Dialog tu tak sesuai pun untuk yang 15-16, nanti-nantilah masuk. Jangan nanti-nanti, tulis juga, tapi saya pindahkan ke dalam buku nota dulu, tulis dialog tu. Dialog tu pada saya dia berkesan, dan dialog tu masuk kemudian dalam bab 20 lebih ke begitu, tapi tulis dulu. Tak semestinya siap kan bab tu, tapi nanti kita akan gunakan pada waktu yang lain. Jadi maknanya ambil dulu apa yang ada, masukkan dulu. Sebab ingat kan, the aim is to complete, not to perfect. Betul. Okay, so ingat ya, audience sendiri itu kita punya intention ya. Kita punya secangkir kopi jam 10, intention niat kami adalah para penulis, kita aim for completion but not perfection. Okay, next kita rasa masalah kedua terbesar. Yang pertama tadi kita dah tengok apa yang berlaku dalam masalah how to finish what I started kan. So sekarang ni pula kita tak tahu macam mana nak stop, and kita tak tahu bagaimana kita nak, maksudnya put a stop ataupun where to end. Itu pun ada masalah. So jadi kita silakanlah Pak Nisa untuk menyambung masalah. Semua punya masalah. Tak apa. Okay, ada masalah tandanya kita hidup kan. Kalau kita tak ada masalah, tanda tak mati dah, tak ada masalah dah tu. Jadi insyaAllah kita masih hidup, kita masih teruskan ya. Ingatkan beban tadi kita bawa. Soal dia ialah bagaimanakah teknik membawa beban. Jadi saya dah berikan sebenarnya teknik yang boleh membantu. Mungkin tidaklah terpakai untuk semua orang, tapi cuba tengok dan apply balik. Misalnya kalau kita bawa batu yang berat, takkanlah kita nak pikul, tentu ada kaedah yang lebih sesuai kan. Jadi itu yang sebenarnya saya kongsikan lah, teknik untuk kita membawa sesuatu yang berat dalam diri kita. Menulis sesuatu yang berat, kenapa dia berat? Kerana menulis ni amanah. Dia amanah, setiap satu perkataan itu akan memberi nilai kepada kita di sana, sama ada dia membawa kita ke sini atau ke sana kan. Yang itu yang sebenarnya kita perlu hati-hati dalam memilih kata-kata. Baik, setelah yang menjadi cabaran kita ialah bagaimana untuk menghabiskan apa yang kita sudah mulakan
Satu daripada cabaran untuk menghabiskan ialah menyedahkan tadi macam nak berhenti pula. Dia tak tahu nak berhenti dekat mana atau bagaimana nak berhenti, atau bila nak berhenti. Dia macam kapal terbang tak jumpa landing strip. Tak boleh nak landing kan, tak jumpa. Kenapa? Baik, dia sebenarnya apabila kita nak menulis, sebelum tu kita dah target. Tadi kan saya dah kata, apabila kita buat manuskrip kita dah agak lebih kurang kita nak target berapa halaman. 200, 300, tak apa. Itu boleh berubah, dia boleh kurang dan bersedialah untuk melakukan penambahan dan pengguguran. Ini boleh berlakukan. Jadi saiz dia, kalau makan tu apa saiz pinggan, kita pergi ke buffet lain, tengok saiz pinggan. Kalau dekat kedai yang berbayar, kafe yang berbayar, biasa pinggan ni besar. Sebab dia nak letak, biar kita letak sebanyak yang boleh. Ada space lagi ni masuk lagi, ada space dia masuk lagi sampai kat cashier. Dah banyak nak kena bayar dah kan. Jadi itu trik dia. Kalau kita pergi ke shopping mall, tengok bakul dia besar mana. Troli dia besar mana. Troli yang besar itu menyebabkan kita masuk dengan lebih banyak. Itu trik dia. Tapi kalau benda-benda percuma, nampak tak? Kalau kita dapat sampel, pinggan dia kecil je. Benda-benda percuma, pinggan dia kecil sebab dia tak nak orang ambil banyak. Sebab saiz pinggan atau saiz bakul tadi menentukan berapa banyak yang kita boleh masuk dalam tu. Ingat balang yang kita bincang 2 minggu lepas, batu tu, balang kita besar mana. So saiz kita besar mana ya. So bila kita ada saiz, kita ada limitation. Know your limits. Kebanyakan penulis ni sebab dia rasa dia boleh tulis sepanjang mana yang dia nak. Tak boleh. Kita sebenarnya ada had. Bila kita ada had, kita tahu kat mana nak berhenti. InsyaAllah, automatik kita tahu kat mana nak berhenti. Saya tahu saya akan berhenti pukul 11, saya tahu kat mana yang saya boleh bercakap. So saya banyak lagi nak cerita ni di belakang saya ni. Allah, macam-macam nak cerita, macam-macam nak kongsi. Tapi saya tahu had saya hanya sampai pukul 11. Jadi saya kena berhenti dekat situ. Macam tu Maknanya kalau kita fikirkan bahawa kita ada limitation, kita ada deadline, kita suka tak suka, macam cikgu kita suruh kita buat assignment, pensyarah kita suruh kita buat tugasan, setakat mana kita boleh, kita berhenti. Siap tak siap pun, kita anggap siap je lah. Kita terus masuk conclusion satu barisan untuk menjadikan dia wajar, disudahkan. Kita letak juga sebab kita tahu ini ialah deadline. Jadi sebenarnya deadline membantu kita. Deadline ni biasalah yang adalah yang paling suka dilanggar oleh penulis. Dia deadline D-E-A-D L-I-N-E, bukan dateline, D-A-T-E-L-I-N-E, bukan date. Itu deadline tu garisan tarikh antarabangsa ataupun deadline tarikh berita, itu deadline date mati, D-E-A-D, deadline. Maknanya lebih dari tu tak boleh dah. Kalau kita dah mati, kita tak boleh buat apa-apa lagi. Betul kan? Kita dah mati, maknanya apa amalan kita sebelum tu selepas tu tak boleh lagi. Jadi deadline, sampai situ saja. Oleh itu, kita tahu kat mana kita patut berhenti. Kalau kita tak tahu kat mana deadline, memang kita akan terus, sama ada kita terus atau kita jadi overwhelming, kita jadi macam, ya Allah panjangnya lagi aku nak buat. Sebenarnya sikit je lagi nak habiskan. Kita tak nampak ujungnya. Jadi cari, dapatkan deadline itu dengan mengetahui saiz pinggan kita. Saiz pinggan kita ditentukan oleh audience kita. Kalau audience kita kanak-kanak, audience kita remaja, audience kita dewasa, kita tak boleh tamak. Walaupun kita harapkan semua orang boleh baca buku kita lah. Macam saya kata, wah mencari local standard, novel ini ataupun ini ialah untuk bacaan remaja. Targetnya remaja. Tapi ramai yang baca yang dewasa boleh menikmati buku ini. Saya kata okey, tak ada masalah. Saya target untuk remaja, tapi orang lain juga boleh menikmati. Itu bonus. Jadi saya tahulah remaja sampai sini je lah. Berhenti dia sampai sini. Adalah isu-isu dewasa saya tak masukkan. Tapi yang pentingnya isu remaja tadi masih lagi sesuai untuk orang dewasa. Itu bonus kepada saya sebagai penulis. Alhamdulillah. Harry Potter yang ditulis oleh J.K. Rowling, target dia untuk kanak-kanak. Bukan untuk remaja pun. Untuk kanak-kanak di UK yang berusia 10 tahun ke bawah sebenarnya. Dia memang untuk bacaan kanak-kanak. Tapi apabila diterjemahkan dan dibawa ke negeri lain, misalnya di Malaysia, kanak-kanak 10 tahun yang urban mungkinlah akan baca. Tapi yang kanak-kanak yang bukan dalam lingkungan yang berkenaan, dia tidak akan membaca buku itu, yang baca remaja. Jadi berkembanglah kelompok pembacanya kan. Jadi itu bukan soal. Yang penting penulis dia tahu, dia target kepada siapa, saiz pinggan dia. Okay, tahu di mana nak berhenti. Analogi yang paling saya fikir mudah kan, orang balik haji. Orang balik haji kan, atuk-atuk kita, nenek kita, orang tua yang balik haji tu, dia balik, dia nak bercerita tu, ya Allah, punyalah banyak dia nak cerita. Tapi yang nak mendengar ni, berapa lama kita tahan? Kita ada masa dan kita ada ruang yang tertentu, yang terhad untuk mendengar. Walaupun cerita dia hebat macam mana, kita cuma dapat satu bahagian saja.
dalam tempoh masa yang kita kena hormat masa penerima kita. Jadi mana pembaca yang menerima bahagian kita tu, pembaca kita tu, perlu kita hormat bahawa masa dia hanya banyak tu je. Dia tak payahlah kita nak payah panjang, kita nak lewah-lewah. Saya menghormati, kami dalam rancangan Secangkir Kopi ni menghormati masa anda kerana ini ialah satu pelaburan masa 1 jam. Ya Allah, luar biasa sangat pendengar yang sudi nak dengar dalam tempoh 1 jam. Ini satu pelaburan dan saya kena hormati tempoh ini sahaja. Bukan tak nak bagi lebih sebab saya tahu semua orang ada kerja lain nak buat lepas ni. Okay? Jadi kita tahu kat mana nak berhenti, ialah kena kita tahu kat mana deadline, dekat mana saiz pinggan dia besar mana, dan itu ditentukan oleh audience kita. Okay? Audience kita akan tahu dekat mana, dan dari sinilah akan timbul hal-hal lain yang selepasnya, iaitu kadang-kadang kita ni tak nak melepaskan karya kita. Dah siap dah ni sebenarnya karya dah, tapi macam nak tambah sikit lagi. Itu semua rasa alasan. Sebenarnya alasan apa tu? Alasan sebenarnya tak nak melepaskan karya kita. Saya dengan supervisor tu pernah beralasan, doktor, saya ni kan penulis, jadi bila saya nak hantar chapter tu, bab tu, rasa ya Allah, malunya aku tulis macam ni kan lah. Rasa dan cakap pada diri lah, alamak malu nak hantar. Doktor masalah tu, doktor saya belum sedia dah doktor, tulisan saya ni macam tak bagus lagi, belum, saya nak cantikkan lagi. Dia kata hantar. Yang sempurna tu Al-Quran saja, yang lain tu memang tak sempurna. Jadi saya kata ya Allah, terkejut kan. Baik doktor tu. Okey, hantar. Sebab ya, walaupun teruk macam mana, masih boleh disunting. Kalau dalam kepala nak sunting macam mana? Jadi tak apa. Memang dia betulkan, dia elokkan. Memang teruk. Mengaku je lah. Memang tiap-tiap page tu bleeding kata orang kan. Ya Allah, merah penuh bleeding. Tapi bleeds tu yang helps me kan, yang membantu kita. Oh sebenarnya kita silap, sebenarnya kita tak tepat dan sebagainya. Begitu. Jadi mungkin itu yang dapat kita tengok dari segi so mana kita nak berhenti tadi kan. Jadi kita dah nampak dah how to finish what you started dengan how to end. Mungkin yang dua perkara besar yang menjadi cabaran untuk penulis ya. Ya, Alhamdulillah ya. Okey, so saya nampaklah ada pencerahan di sini. Jadi saya harap puan-puan yang sedang menonton juga boleh nampak ya cahaya insya-Allah yang bersinar baru untuk tahun 2021. Siapkan please ya selepas ini. Okey, dah dikongsikan ya. When you know your limitations tu, apa dia, saiz pinggan, your audience ya, dengan janganlah muntahkan semua benda yang mahu diceritakan tu. So kita dah tahu, kita dah boleh put kita kata satu aras di mana kita nak berhenti. Okay, kita nak raikan soalan daripada pendengar ya, penonton. Okay, so kita ambil kat sini daripada Ummu Nur Hidayah ya. Bolehkah menulis climax dulu baru fikir bahagian pendahuluan dan akhir? Okay, bagus soalannya. Saya jawab terus ya. Boleh, sebenarnya tak ada masalah. Yang penting kita dapat identify sebenarnya bahagian ini ialah climax. Bahagian ini ialah climax, kita letak dekat tengah-tengah. So ini ialah cara penulisan yang non-conventional, non-linear. Maknanya kita tulis kat mana dulu. Ada orang tulis ending dulu, tak ada masalah. Dia rasa aneh kan, Allah macam tak best. Tak, sebenarnya kita akan susun balik semula nanti. Kita susun balik. Tapi kalau kita tahu ini ialah climax dia, yang bahagian ini, watak ini mungkin akan bertegang ke, akan berkonflik ke, ini ialah kemuncaknya, letak dulu. Dan mungkin itu bukan pun climax yang paling besar, kita akan jumpa climax yang lagi besar selepasnya. Yang penting kita letak dulu, it's okay. Tapi kita bersedia untuk mengalihkan. Dia selalunya cabaran penulis ni, dia dah letak kat situ, dia tak nak alih. Dia dah jangan usik letak situ. Jadi ini yang menyebabkan, alamak buku ni tak boleh, kalau kita, bila dia sampai pada second saya bantu suntingan, okay boleh tak yang ini kita pindahkan kat sini dan kita, tak boleh. Cerita dia macam tu. Alah, macam mana pula ni. Jadi penulis kita ialah pengarang. Mana bila kita mengarang ni kita karang. Macam kita karang bunga, kita letak bunga tu sekian-sekian. Tak boleh galih bunga yang ni ke sini untuk lebih mencantikkan. Kita cadang, tak boleh. Bunga tu letak situ, jangan alih. Jadi, tak apalah, sekian, terima kasih ya. Tak boleh alih, nak buat macam mana kan. Jadi, bersedia lah untuk mengalihkan. Jadi kita dapat bunga matahari dulu. Letak dulu bunga matahari, climax lah. Bunga matahari, letak dulu bunga matahari. Nanti kita letak baby's breath, taruh kat tepi. Bukan sepertinya kita susun baby's breath, letak sini, lepas tu letak rose, lepas tu letak sini. Oh nanti dia akan jadi bentuk bunga dia. Kita nak seperti dah siap. Yang dah siap tu datang daripada mana? Daripada composition. Composition tu datang daripada pelbagai sumber yang kita dah pilih dan kita susun. Jadi kita bersedia. Lepas tu dah cukup dah cantik tu, bersedia lah untuk berhenti. Udah lah tu kata orang kan. Nanti kita letak lagi, letak kan dia jadi macam banyak sangat. Jadi
untuk climax ni, kita tahu yang ini dah dia, kita letak dulu. Tapi bersedia untuk mengalihkan sekiranya dia bukan climax pada ketika itu setelah kita masukkan unsur yang lain. Okey, terima kasih pencerahan. Okey, ada lagi satu daripada Tuan Iman Yalin. Saya tak tahu lelaki perempuan ni, mungkin lelaki perempuan. Bagaimana menghadirkan kualiti dalam penghasilan cerpen atau penulisan selain daripada rajin baca buku? Okey, ini pasal kualiti. Kualiti ni kan subjektif. Kualiti sangat subjektif, dia bergantung kepada bahan yang kita sedang hasilkan lah. Kalau bahan kita itu jenis kualiti dia macam telur, ada grade A, grade B, grade C, grade D kan. Kalau kita duduk dalam grade yang B, kualiti grade B itu begini, kita ikutlah grade yang berkenaan. Membaca buku memang satu daripada cara untuk meningkat kualiti. Pada saya kan penulisan, sebab dia penulisan ni berkaitan dengan pemikiran. Orang yang rajin membaca, dia mesti rajin berfikir. Kalau rajin membaca saja tak berfikir, dia tidak menghasilkan satu equation, satu penghujung ataupun hasil yang dia macam membaca, lepas tu dia tulis balik apa yang dia baca. Dia macam tak ada olahan, tak ada olahan daripada dia baca itu. Apa yang saya olah hari ini, hasil daripada pembacaan saya yang pelbagai, dan saya fikir semula dan bagaimana saya nak sampaikan kepada audiens saya ini. InsyaAllah kalau tulis program kita ni kita bukukan selepas ini, kita perlu fikirkan juga bagaimana kita nak olah balik untuk audiens yang berbeza, iaitu audiens yang membaca berbeza dengan audiens yang mendengar. Okey, jadi maknanya kualiti itu bergantung kepada kita sendiri, kapasiti kita. Jadi peningkatan kualiti ini tak nampak nak diukur macam ini kualiti A, kualiti B. Kalau telur nampaklah grade ikut size kan. Tapi dia sebenarnya pemikiran. Jadi aspek pemikiran ini dia subjektif ya. Apabila dia subjektif, kita nak tentukan dia nampak tak nampak tu memang ada cabaran. Tapi dia datang daripada hanya Jauhari yang mengenal Monica. Jadi maknanya orang dalam bidang, waktu kita akademik dia ada peer review. Peer review kan maknanya orang yang dalam bidang dia akan memberikan pandangan kepada apakah yang sedang dihasilkan dan sebagainya. Jadi kita berduduk dalam jemaah penulisan lah. Biasanya itu akan membantu. Saya rasa jemaah tu tak berkembang, kita keluarlah daripada jemaah itu dan kita masuk pada kumpulan yang lain. Barangkali dapat memberikan satu growth ataupun pertumbuhan, perkembangan dalam penulisan kita. Alright, baik. Okey, terima kasih Kak Nisa. Jadi kita di hujung-hujung rancangan lagi 5 minit sebenarnya sebab selepas ni Kak Nisa ada jemputan daripada kumpulan lain pula. Jadi mungkin kita boleh sambung sedikit tentang ada beberapa yang telah dilontarkan oleh penonton mengenai bagaimana mahu menjadikan penulisan kita menarik. Sebab dia rasa kan kita ni semua berasa-rasa je kan. Sebab dalam penulisan dia tak siap, dia tak keluarkan lagi, so dia duduk merasa-rasa. Tulisan dia ni tak cukup menarik. Boleh tak kita ada tak tips untuk mencantikkan, menarikkan? Baik, menarik dan tak menarik ni juga subjektif. Tapi mungkin dalam tempoh yang terhad ni saya boleh kongsikan dua perkara kat sini ya. Apabila kita nak mengatakan sebenarnya menarik tak menarik ni bergantung kepada apa? Confidence sebenarnya, keyakinan kita untuk bercerita. Kalau tak yakin memang tak boleh. Jadi saya bagi dua tip je mudah. Saya panggil 2S. 2S Apa tu? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh satu, sungguh-sungguh dua. Apa dia? Sungguh-sungguh yang pertama ni, sungguh-sungguh percaya bahawa kita ada cerita yang baik. Cerita ni konten lah. Kita sungguh-sungguh percaya kita ada cerita yang baik. Dan yang kedua, kita sungguh-sungguh percaya kitalah pencerita yang terbaik. Dua perkara tu je. Sungguh-sungguh percaya bahawa kita ada konten ataupun kita ada cerita yang baik. Sungguh-sungguh percaya bahawa kitalah pencerita terbaik. Maknanya kalau cerita tu bagus macam mana pun, kalau kita tak confident, kita boleh sampaikan cerita itu atau konten itu, dia tak jadi juga. Sebab confidence kita tak sampai, kita yang kena bina confidence itu. Jadi cuba bina dua perkara ini ya, kepada yang bertanya itu, bahawa kita sungguh-sungguh percaya kita ada cerita yang baik dan kita sungguh-sungguh percaya kitalah pencerita yang terbaik. Okey, Alhamdulillah. Jadi kita dah sampai ke penghujung. Terima kasih kepada yang setia ya. Ada peminat setia saya tahu daripada siri 1 sampai siri 5 ni. Dia memang kesetiaan dia tu tidak berbelah bagi. Ya Allah, kami terharu sangat. Alhamdulillah. Jadi mungkin saya boleh wrap up.
penulisan karya yang kita nak lah, kita nak dalam siri ini adalah matlamatnya untuk menyiapkan ya. Kita target for completion but not perfection, dan semasa menyiapkan karya penulis perlu identify, penulis perlu kena pasti tenaga dia yang nak kita sembah, kita nak kita kata invest dalam penghasilan karya itu. Sama adakah penulisan itu berbentuk kita kata mungkin jangka pendek ya seperti cerpen ataupun jangka panjang seperti menghasilkan sebuah buku. Dan penghasilan sebuah buku rupa-rupanya dia mempunyai lapis-lapis ataupun proses-proses dia tersendiri ya. Mungkin ada beberapa fasa yang kita boleh pecahkan dan boleh di-associatekan dengan different energy level ya, ataupun kita punya tenaga tu untuk yang pertama mungkin dari semangat keterujaan tu okey, itu tak ada masalah, tapi untuk yang pertengahan dan nak sampai ke pengakhiran ni yang agak bermasalah, kita kena ada ya yang telah dikongsikan oleh Kak Nisa tadi, Puan Nisa Harun tadi, bagaimana kita nak tackle that issue ya dengan cara tadi kita telah buat 5 perkara tadi, dan juga dengan knowing your limitation ya, semuanya bergantung kepada satu kebijakan penulis sendiri dan juga konsisten ya, tekal ya untuk menulis ya. Jadi kita mungkin Puan Nisa nak wrap up, nak cuba rumuskan dan pesanan mungkin kepada para penulis, calon penulis yang sangat dah bersemangat nak siapkan karya ni. InsyaAllah. Baik, kita pun dah nak pada hujung tahun kan, jadi mungkin ini adalah waktu yang paling sesuai untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada semua pendengar. InsyaAllah tahun baru ini memberi kita sinar baru. Kita percayalah, insyaAllah dia akan memberikan kita sinar baru. Apa-apa yang berlaku tu semua ada hikmah. Dalam tahun 2020 ni dianggap sebagai tahun yang hampir tidak ada. Tak apalah, tapi kita mengadakan juga dengan kaedah yang lain. Jadi kita rancang setakat mana kita mampu dan kita boleh buat. Memang kita tak boleh buat semua, tapi ini semua perancangan kita. Perancangan Allah itu tentu saja lebih besar daripada apa yang mengatasi segala-galanya. Tapi kita tetap berusaha kan. Ingat tak pesanan, saya tak ingat, maafkan saya kalau matan ni salah. Bagaimana kalau dalam kiamat esok pun, hari ni kita patut menanam pokok kurma juga. Maknanya kita tetap kena berusaha walaupun kita tahu esok adalah di ending dia, esok adalah penamat dan segala-galanya. Kita tetap kena berusaha dengan dia. Kita jangan give up jangan give up. Give up ni memang mudah saja. Ramai yang gagal dalam tulisan juga ataupun terhenti dalam penulisan kerana banyak. Yang lain itu semua alasan. Yang lain itu semua alasan, tapi sebenarnya kita boleh melakukan insya-Allah. Jadi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas sokongan selama 5 episod sepanjang tahun 2020 ini, walaupun kita bermula lewat. Namun kami sangat menghargai kesemua yang sudi mendengar sama ada secara langsung ataupun yang menonton selepas ini ataupun yang mengulang tontonnya. Kita tahu ada juga yang mengulang tonton dan mengambil nota. InsyaAllah berikanlah kami semangat untuk teruskan pada tahun hadapan. InsyaAllah ada sesi-sesi yang lain. Semoga memberi manfaat kepada semua, dan saya harus keluar sebentar lagi. Maaf kalau tak dapat jumpa. Mohon maaf juga atas sebarang kata-kata yang mungkin menyinggung sesiapa sahaja. Kami tidak berniat untuk berkata demikian, tapi tujuan kami dan niat kami tidak ada lain adalah untuk memberi semangat dan mendorong dalam kalangan sesama penulis. Kerana siapa lagi nak mendorong kita kalau bukan kita sendiri. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yan atas semuanya. Okey, kita jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Okey. Okay, so Alhamdulillah kita telah selesai. Puan Nisa pun harus ke acara seterusnya, acara yang lain. Jadi saya nak mengucapkan berbanyak terima kasih lah kepada yang sudi menonton daripada siri 1 sampai siri 5. Terima kasih kerana bersama-sama saya Azian Muhammad Isa. Secangkir kopi jam 10 akan melabuhkan tirainya untuk sesi 2020. Namun insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi 2021 dengan idea dan kupasan yang menarik dan lebih segar mungkin. Dan kami juga ingin ucapkan berbanyak-banyak terima kasih, jaga diri, jaga SOP ya. Yang mana di kampung mungkin boleh jaga penjarakan sosial ya. Maklumlah ya, bila balik kampung ni macam-macam ya, kita nak luahkan kita punya kerinduan tu ya. Jadi tapi untuk untuk tidak kita katalah untuk menjaga ya kaum keluarga kita, especially yang
tua ya, ibu bapa kita mohonlah kita ambil cara ya terhadap kesihatan mereka. Jadi secara kompi berhenti di sini, jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Nas. Subhanallah wal asr. Okey, kita jumpa lagi. Selamat tahun baru 2021 insya-Allah. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.